Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semua sihat? Sihat. Okay, macam ni taklimat ni sebelum ni kan you all ada yang dah datang ambil surat dan surat lapor diri dan buku kan. Sebab saya bagi tahu penulisan buku pun macam gitu je. Secara general je. So hari ni saya akan terangkan cara penulisan buku dan juga surat yang saya dah bagi pada awak. Yang berpos tu surat dan buku laporan ada tak yang tak sampai lagi? Saya pun. Sampai Syahira? Tapi hari ni saya nak pergi ambil surat tu dekat Teluk Paling Begarang tu. Oh awak dah call Tak, dia hantar email, dia suruh saya ambil sendiri kat sana nanti. Okay. Nanti lepas dah ambil tu awak maklum pada saya. Baik puan. Okay. Tuan Alin semua dah dapat kan? Okay, hari ni pun nanti saya akan share okay, tolong first things you all kena buat, download apps iDirectory tu. Okay, kalau tak bagi yang phone Apple boleh guna link aja yang saya bagi sebelum ni kan. Okay, sebabnya lepas ni saya akan share segala surat yang terkini untuk lapor diri sebabnya you all ada yang kena merentas daerah. So surat tu by potong je ada polis tak terima. So saya terpaksa buat surat yang baru. So nanti saya akan share. So you download print masing-masing punya. Ikut kelas, saya akan grupkan ikut kelas daripada apps tersebut. Okay, so make sure you download apps iDirectory tersebut and then atau yang bagi Apple tu tolong gunakan link. Okay, so saya start. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, so pagi ni insya-Allah kita akan cuba tamat secepat yang mungkin selepas taklimat daripada industri Indah Surispa berkenaan dengan khidmat pelanggan. Okay, kenapa saya nak bagi slot tu berkenaan khidmat pelanggan? Sebabnya pelajar-pelajar kita yang pergi LI sebelum ni sangat banyak komen daripada majikan berkenaan dengan khidmat pelanggan. Sebab you all ni berhadapan dengan customer setiap hari. Okay, tak kira pelajar SPP ke, pelajar STM, pelajar STK, SDR dan SFP, you all memang bahagian perkhidmatan. So berhadapan dengan customer. Okay, so khidmat pelanggan tu penting untuk semua. Okay, ni taklimat etika lapor diri dan peraturan semasa menjalani latihan industri. Okay, di akhir selepas habis taklimat daripada industri, saya akan sharekan borang kehadiran. Okay, so kena tunggu sampai habis taklimat daripada industri SPA. Okay, pengisian taklimat. Nampak kan slide ni? Nampak puan. Okay. Cepat senyap je kan? Waktu tidur ke? Okay, first panduan lapor diri. Kedua, panduan penulisan laporan harian latihan industri. Borang penilaian latihan industri. Panduan, okay, yang nombor 4 tu tak ada. Dan kelima ada hal-hal lain. Okay, laporan akhir tu nombor 4 tu dah termasuk dalam yang kedua tu. So nombor 4 ni tak ada Okay, so panduan lapor diri. Okay, semua maklum lapor diri di industri pada 28 Februari ataupun 1 Mac. So, buka sana. Okay, minggu depan 28 Februari pada hari Ahad, 1 Mac pada hari Isnin. Okay, pakai pakaian yang bersesuaian. Kalau boleh hari first day tu jangan jeans lah. Okay, kalau boleh swaslet kecuali kalau yang kerja dekat kedai komputer tu boleh pakai suar jeans yang bersesuaian. Ataupun you all tanya jeans yang tak berkoyak. Okay, boleh tanya pada majikan pakaian yang bersesuaian. Okay, lelaki pun jangan pakai rantai ataupun bangle. Okay, rambut kemas. Kalau panjang sila ikat. Okay, jangan lupa bawa surat lapor diri. Lepas tu surat lapor diri tu ada lampiran yang warna pink tu borang pengesahan lapor diri.
So borang pengesahan lapor diri ni you all kena lengkapkan dan majikan kena chop dan sign mengesahkan you all lapor diri. Okey, nanti saya akan bagi surat yang baru, surat lapor diri yang baru. Make sure kat situ tarik tempat yang betul tempat yang terkini. Bagi yang ada tukar tempat maklumkan saya, yang maklumkan saya je, saya akan tukarkan tempat dia. So yang tak maklum tu bagi tahu saya sebelum hari lapor diri. Dalam minggu ni kena bagi tahu saya terkini, segera. Okey, kalau ada yang tukar tempat, kebetulan kalau majikan kata apa, pandemik, dia tak jadi ambil pelajar intern dan sebagainya. Okay, so maklumkan pada saya segera. Puan. Hmm? Kalau macam company memang pindah ke new company punya alamat, macam mana? Okay, kalau company tu pindah, okay, tapi company yang sama kan? Yap. Okay, company tu pindah pada borang pengesahan lapor diri segera maklumkan pada saya. Okay, katakan you kena letak di cawangan tempat lain kan? Okay, segera maklumkan pada saya sebab nanti bila surat yang kita first day, okay, minggu ni lepas meeting peperiksaan, semua pelajar lepas untuk pengesahan daripada pengarah pergi ke LI, saya akan post surat kepada majikan, maklum kepada majikan you akan lapor diri. Okay, lepas tu bila minggu ke-10, minggu ke-9 saya akan start post untuk penilaian. Okay, penilaian majikan. So make sure borang pengesahan lapor diri ni yang you all isi alamat terkini yang you all duduk di cawangan. Okay. Kadang banyak cawangan kan. And then laporkan pada saya alamat yang terkini you all duduk mana lah. So nanti senang benda tu sampai. Tapi saya call company cakap nanti kita bagi address baru tu. Tapi saya dah tahu tempat mana. Cuma okay lah, dia tak apalah, nanti bila awak lapor diri dululah. Okay. Sebab awak maklumkan pada borang, tulis pada borang lapor diri tu yang terkini. Lepas tu nanti maklumkan pada saya, takut saya terlepas pandang. Okay, Puan. Okay. Okay, email borang pengesahan lapor diri tu dalam tempoh 7 hari. So katakan you lapor diri pada 28 hari Ahad. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Selewat-lewatnya Ahad depan you all kena email kat saya. Selewat-lewatnya dalam tempoh 7 hari. Okay, ni email je bukan tak sempat lah puan, apalah. Dan saya nak tegur sikit, kalau email bukan setakat ambil gambar snap, you all kenyuk-kenyuk ambil gambar sebelah ada air lah dengan kertas tu berkenyuk lah. Okay, tolong email scan. Okay, scan kat saya elok-elok baru email. Okay, kalau you ambil gambar properly, full. Jangan sengit-sengit. Okay, tak nak sebelah tu nampak kopi ke, nampak awak pergi minum kat Starbucks ke apa, tak nak Okay, yang ni surat lapor diri. So nanti surat lapor diri terkini saya akan share dalam apps iDirectory tu. So yang ni tarikh baru 18 28 Februari atau 1 Mac hingga 18 Jun ataupun 19 Jun. Okay, yang ni surat yang ni yang polis argue kan, tak bagi potong. So mana-mana kena rentas daerah gunakan surat ni untuk you mohon kebenaran rentas daerah. Okay, yang ni yang borang saya lampaikan kena email selewat-lewatnya 7 hari bekerja. 7 hari you all lapor diri lah. Okay, yang ni nanti alamat tempat letak industri kalau you ditempatkan di cawangan, tulis kat sini. Yang terkini and then maklumkan pada saya dalam email tu. Dalam email tulis puan perubahan alamat tempat letak industri saya di cawangan. Jangan email je tak bagi tahu apa-apa. Nanti saya bagi alamat yang lama lagi. Okay, next panduan penulisan laporan harian. So make sure you all ni sekarang ada pegang buku LI tak? Ada. Okay, tengok Okay, so laporan harian ni kena tulis setiap hari daripada hari pertama 28 Februari sampai 18 Jun. 18 Jun tu hari terakhir, bukan 18 Jun tu you all dah tak datang. 18 Jun tu adalah hari terakhir. Okay, so maklumat kena ada tarikh. Okay, tarikh contohnya 28 Mac you all lapor diri. Hari Ahad, tempat kat mana tempat you all lapor diri, tajuk kerja lapor diri. So tak ada perisian digunakan, peralatan pengujian tak ada. So perincian inilah. Dan melapor diri di syarikat bersama siapa, pegawai itu siapa. Okay, dan diperkenalkan ditempatkan di bahagian apa-apa-apa. Ni masa lapor diri ni ringkas je lah. Katakan hari pertama you all dah ada kerja, tu dah turut kerja apa awak selain daripada lapor diri yang you all buat tu. Okay, mesti ada gambar.
Okay, gambar setiap hari mesti ada gambar, so snap aja handphone tu and then lepas tu print. Okay, dan setiap hari majikan kena tanda tangan, sign dan chop. Okay, tarik. Okay, dia terpulang pada majikan. Kadang ada majikan, okay seminggu you all buat, 5 hari tu you all buat and then baru dia nak sign. Sama ada setiap hari pun boleh ataupun seminggu pun boleh. Pastikan pada minggu ke-9 pensyarah dah mula datang, sini semua dah lengkap. Okay, make sure minggu ke-9 dah lengkap ni. Sign semua dah ada sebab setiap helaian ni dikira markah. Okay, perincian projek kalau tengok ni, gambar raja bersesuaian perlu disertakan, carta, jadual jika berkaitan, resepi dan langkah-langkah. Ini bagi yang kerja bahagian masakan lah. Okay, pengiraan, kalau gunakan program, jika pelajar melaksanakan tugasan salinan projek ditandatangani oleh pengelia di tempat letak industri dan dilampirkan dalam laporan harian kat sini. Okay, laporan perincian kerja projek, ni sama je dengan ni Lampiran ni maksudnya bergambar lah yang tadi tu letak kat sini. Okay, next. Okay, lepas tu kalau you tengok ada lepas akhir helaian laporan harian ada rumusan kerja bulanan. So yang ni ada 4. Bulan pertama hujung bulan Mac, bulan kedua hujung bulan Mei, bulan ketiga hujung bulan April dan bulan keempat hujung bulan Mei. Sorry. Ni Mac, April, Mei, Jun. Okay, hujung bulan Jun. Okay, so tarikh contoh yang pertama 30 Mac 2021 bulatkan bulan pertama. Okay. Lepas tu April 30 April 2021 bulan yang kedua dan seterusnya. Okay, yang ni kemajuan kerja awak setiap bulan. Katakan bulan 3 tu apa yang awak buat. Daripada 28 Mac sampai 30 Mac apa yang awak dapat. Dan letakkan gambar kerja yang terbaik, okay, tanda tangan dan sepak. Ini kena buat kena buat cepat. Okay, jangan nanti hujung-hujung you buat, so nanti bila pensyarah datang, ni markah kosong. Ni selalu pelajar macam ini, tinggalkan benda ni. Okay, setiap akhir bulan kena buat. Okay, so yang ni contoh, bulan pertama, okay dia kata bulan pertama ni adalah November ni untuk sesi ni lah, sesi you all dulu dulu ada yang sesi November yang you all dah tak ada dah. Okay. Okay, awak tulislah ayat sikit kemajuan kerja sepanjang bulan Mac 2021. Okay, mendapat tunjuk ajar cara membuat, ni contohnya rubber stamp dan stiker daripada pekerja di syarikat, membuat rubber stamp dan mengambil tempahan dari pelanggan. Bagi memudahkan pelanggan, pihak syarikat menerima tempahan melalui fax, panggilan telefon, email, sistem pesanan ringkas. Harga rubber stamp dikira mengikut baris. Pada barisan pertama dinilai dengan harga ni seterusnya. Memotong banner, menetak stiker dan ni. Ni kemajuan kerja awak. Okay, kalau you all dari segi khidmat pelanggan, rambut dengan spa tu, benda yang sama jugalah. Okay, apa yang you all buat. Okay, sepanjang bulan tu berapa orang pelanggan you all dah servis, memberi perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Okay, rawatan muka asas, atau gunting rambut asas, okay, blonde ke apa. Okay, sepanjang bulan ni kemajuan sepanjang bulan. Mungkin pelajar ni sepanjang bulan tu dia buat pasal rubber stamp je. So you kerja bahagian rubber stamp je lah. Okay, faham? Faham tak? Faham. Saya ni cakap seorang ni tak nampak muka. Faham. Okay, lepas tu you pergi partition yang seterusnya ada analisa kerja. Okay, susunan ni mungkin berbeza, ada yang dulu ada yang first kesimpulan dan sebagainya, so tak apa, benda sama susunan dia. Okay, so analisa kerja ni masalah yang dihadapi. Wajib diisi oleh pelajar. Okay, yang ni bermula minggu ke-9. Okay, start minggu ke-9 wajib dah isi semua analisa sampai kesimpulan ni wajib isi minggu ke-9 sebabnya pensyarah dah nak datang observe. Okay, so yang ni you ada boleh isi awal-awal pada minggu 9. Nanti pensyarah akan check, akan tengok. Kalau secara online, pensyarah akan minta you all scan ke, hantar gambar ke. Tengoklah kaedah macam mana. Okay, still juga kena tanda tangan dan cop pengelia syarikat. Okay, contohnya pada minggu pertama, okay, analisa kerja Contohnya keseluruhan Yang ni keseluruhan.
Pada minggu pertama lapor diri, saya masih dalam proses menyesuaikan diri dalam secara pekerjaan yang baru. Pada mulanya saya menghadapi masalah dan penggunaan peralatan mesin yang baru yang sebelum ini tidak pernah digunakan semasa belajar di KKPG. Namun hasil tunjuk ajar dan kekerapan menggunakannya, saya telah menyesuaikan diri dan mahir menggunakannya. Okey, itu satu. Ataupun yang ni, ayat dia, masalah di peringkat tempoh latihan industri. Pada peringkat awal saya menghadapi kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling seperti kesukaran kerja dan komunikasi dengan rakan sekerja. Walaupun perkara itu dapat diatasi. Ataupun you first time tu masalah dari segi komunikasi dengan pelanggan. Tapi mesti ada cara atasi dia lah. Jangan masalah aja sampai hujung bermasalah sekarang. Maka pun nanti bermasalah. Okay? You all memang bila you all masuk aja kat bidang ni, bidang perkhidmatan, tak kira lah STM ke, SPP, STR, STK, SFP, you memang akan you all memang berhadapan dengan pelanggan. You all bahagian servis. Kecuali kalau you all ni memang plan nak kalau you all plan nak buat nak buat bisnes pun memang berhadapan dengan pelanggan. Nak kerja makan gaji pun berhadapan dengan pelanggan. Semua bekerja dengan pelanggan. Saya bekerja sampai sekarang pun berhadapan dengan pelanggan. Siapa pelanggan saya? You all lah. Setiap pelajar adalah pelanggan kosmetik pasti gudang. Okey, seterusnya analisa kerja bagi pengalaman dan pengetahuan. Okey, so ada dua bahagian. Ni pun saya cakap, saya ingat tulis jot down sikit dekat kertas tu, tulis minggu ke-9. Okey, pengalaman dan pengetahuan. Okey, dalam ni selama saya praktikal, pelbagai pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi antaranya melihat sendiri inkjet printer machine. Ni pelajar IT ni dan bagaimana cara ia berfungsi. Inilah kali pertama saya melihat inkjet printer machine yang digunakan untuk mencetak banner, banting, papan tanda dan sebagainya, bla 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 tu. So itu adalah pengalaman dan pengetahuan awak. Okey, apa yang awak dapat? Okey. Apa pengalaman baru awak? Contohnya kalau sebelumnya awak tak pernah servis rambut, cara yang tak pernah belajar dekat college. So dekat industri you all belajar. Sama juga dengan spa. Sama juga dengan fashion. Mungkin you all tak pernah lagi jahit langsi. Kat college tak ada jahit langsi. So dekat ni adalah pengalaman baru untuk jahit langsi. Okey, ada kesimpulan keseluruhan. Okey, isi juga pada minggu ke-9. Okey, kesimpulannya. Okey, so syarikat apa adalah sebuah syarikat yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Perkhidmatan yang diberikan menitik beratkan kepada kesimbangan kaki tangan. Ni kerajaan dan also kaki tangan staff dia lah kan. Dan menjadikan sebuah syarikat percetakan yang disegani oleh semua golongan dan masyarakat setempat. Itulah ayat dia. So buat karangan lah. BM pun semua hebat kan, SPM. Carilah macam buat karangan sikit. Buat ayat. Okey, kalau you perhatikan setiap laporan ni mesti ada tanda tangan dan cop majikan. Wajib, termasuklah rumusan kerja bulanan. Rumusan kerja bulanan ni ambil gambar yang terbaik sahaja dalam you all punya projek. Katakan you all ada andaman pengantin kan, projek you make up siang, malam, pagi, petang tu, make gambar yang terbaik. Okay. Okay, lepas tu kita ada permohonan cuti. Okay, pelajar, okay, baca borang tu Permohonan cuti hendaklah dikemukakan kepada syarikat dan jabatan. Ni maksudnya tempat awak latihan industri sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh bercuti. You all isi lekapkan maklumat permohonan. Lepas tu bila dah diluluskan, and then benda ni photostat sebab ada slide je photostat. Dan email ke saya, PPLI KKPG, dan maklumkan juga WhatsApp dan juga maklumkan puan saya dah email surat cuti. Okay, surat cuti ni contohnya cuti raya. Sekejap lagi bulan 4 puasa, nak cuti awal Ramadan pula kan, nak berpuasa. Okay, lepas tu ataupun cuti raya. Katakan majikan dah bagi cuti raya 2 hari, lepas tu you all nak lagi tambah, tak cukup lah. Nak tambah, okay, kena isi borang cuti. Ataupun cuti sakit, ataupun ada cuti kecemasan. Pun menggunakan borang ni Okay, kalau you perhatikan kat sini, pelajar tidak dibenarkan mengambil cuti sewaktu menjalani latihan industri kecuali dengan kelulusan organisasi berkenaan. Ya, kalau tak luluskan tak boleh cuti. Okay, kalau dia buat report kat saya, pelajar lari ke, pelajar tak ada hadir, okay, kalau dia ambil tindakan you kena berhenti, repeat lah LI sen depan. Pelajar yang tidak dapat menghadiri latihan industri bagi tempoh lebih dari 6 hari kerana kecemasan atau cuti sakit disifatkan sebagai
tidak memenuhi syarat dan perlu mengulang khusus latihan industri sepenuhnya. Okay, cuti ni termasuk 6 hari. Cuti sakit ke, cuti rehat awak, cuti yang awak ambil ni 6 hari. Tak boleh lebih 6 hari. Termasuk awak sakit. Okay, kecuali kalau you warded lah. Kalau you warded dengue ke, okay, na'udzubillah COVID tu. Kalau ada ke, you kena quarantine, tu tak dikira lah. Okay, kalau you kena operation, tak dikira. Ni MC kalau demam sehari 2 tu, termasuk cuti ni Borang permohonan cuti hendaklah ditampal dalam buku laporan harian pada tarikh cuti diambil. So you all dah email kat saya, lepas tu tampal pada bahagian yang laporan harian tu. Okay, nyatakan you all cuti. Okay. Ni tak termasuk cuti off day. Katakan majikan bagi off day, you bekerja 7 hari. Off day you hari Selasa contohnya. Tu tak termasuk. Okay, ni cuti rehat yang memang you nak ambil ataupun cuti sakit. Okay, tapi katakanlah majikan tu ada polisi tersendiri. Katakan pelajar dibenarkan cuti selama 10 hari sepanjang tempoh latihan industri. So you guna pakai yang tu. Yang ni surat yang you guna kat saya ni tak boleh lebih 6 hari saja. Katakan majikan tu memang boleh benarkan untuk 10 hari. Okay, so 10 hari lah you boleh bercuti. Okay, bergantung pada majikan. Okay, lepas tu ada rekod kehadiran. Ni macam punch card. So pelajar perlu mencatatkan rekod kehadiran harian disahkan oleh pengelia setiap minggu. Contohnya 28 Februari lapor diri. 1 Mac bekerja, 2 Mac bekerja, 3 Mac off day. Tulis off day. And then Ustaz majikan kena sahkan lah cop. Okay, ni semua ni cop-cop markah majikan semak you all isi semua ada markah nanti saya tunjukkan pemarkahan pada borang pada borang penilaian. Ni pensyarah yang akan nilai ni. Okay. Okay, setakat tu faham? Faham tak? Faham Tuan. Faham. Okay. Next, borang penilaian latihan industri saya dengar suara perempuan je. Suara lelaki tu mana? Faham. Belajar lelaki kan tak ada. Faham. So, kita tak jumpa kan satu SEM ni memang kita tak ada taklimat 1, tak ada taklimat 2, so saya tak cam pelajar-pelajar lelaki. Saya cuma ingat pelajar lelaki STM 3A dengan 3B je. Yang semua saya tak ingat. Dengan SDR. SDR yang ramai-ramai tu kan. Okay, so kalau jumpa saya tengah jalan ke tiba-tiba saya jumpa dekat shopping complex ke apa, tegur-tegur lah saya jangan lari pula. Saya tak check awak time tu. Kecuali saya beritahu. Okay. Ini borang penilaian latihan industri. So ada 2 bahagian. Satu penilaian majikan. Okay, nombor 2, 3, 4 tu adalah penilaian daripada pensyarah pengelia. Okay, so majikan you kena jaga. Majikan ni 60%. Okay. Kalau dia suruh you kerja macam mana pun you tetap ikutlah selagi tak melanggar etika lah. Contohnya tak melanggar etika tu contohnya dia tak minta you all. Okay, contoh spa ni dengan gelak memang akan terjadi. Memang pernah terjadi lah. So saya harap pelajar-pelajar tak terlibat lah. Okay, dia minta khidmat pada urut lelaki and then sampailah kepada urut alat sulit. So kalau tu you boleh ngadukan pada saya and then kita akan saya benarkan tukar tempat. Okay, kalau majikan yang minta you all buat benda yang melanggar etika, okay 60%. Okay, katakan you all tengah bekerja dalam minggu kedua, 3, 4, 5 tiba-tiba majikan pula tak boleh operasi, kena tutup. Okay, segera maklumkan pada saya. So masa tu boleh tukar tempat. Okay. Kalau kata majikan cakap pandemik ni tiba-tiba running, bisnes pula tak jalan, so tak mampu nak bayar you all. So majikan 60%. Okay, untuk pensyarah pengelia ni biasanya pensyarah pengelia adalah pensyarah kelas atau pensyarah lain yang dilantik. So fully pada buku LI tu, buku you all yang you all daripada buat muka surat pertama sampai terakhir 20%, 10%. Okay, so 20% laporan harian, 10% pada yang rumusan kerja bulanan, analisis kerja, kesimpulan, cadangan. Okay, ni 10%. Okay, sebab tu buat sekali je. Setiap bulan, yang ni bulan 4 kali saja. Okay. So jadinya sebab tu pada minggu ke-9 dah isi bahagian rumusan kerja bulanan, analisis kerja, kesimpulan dan cadangan. Lecturer akan tengok.
Okay, walaupun kata alah 10% je sikit. Okay, 10% ni lah kadang-kadang pelajar kena repeat LI. Sebabnya you all confident pula majikan tu boleh kasih 60 kan. Kadang majikan dia nampak macam okay tapi bila makan dia straight sebab ada rubrik. Sama juga macam pensyarah kan. Okay, buku ni pun ada rubrik juga. Bahagian laporan rumusan ni pun semua ada rubrik. So jangan confident, boleh dapat markah penuh kalau tak isi. Okay, lepas tu 10% lagi. Okay, ni maka ada okay ni kan 10% yang bahagian nombor 4 ni temu bual dan pembentangan. Okay, ni maksudnya dari waktu pensyarah tu observe awak lah. Okay, pembentangan bukanlah bentang you kena buat slide tak. Maksudnya katakan you ada satu projek, you tunjuk je. Okay, puan ni projek saya sepanjang kerja di sini. Terutamanya pelajar SPP dengan pelajar STM. Katakan you punya kerja tu dia tak ada kasih kerja yang berat-berat. So you kena create satu projek. Okay, contohnya projek apa? Okay, kata STM tu you dah belajar buat website, dah belajar buat sistem. Okay, apply benda tu kepada syarikatnya awak LI tu. Okay, you propose nak buat nak buat you punya nak buat dia punya website ataupun you propose nak buat media sosial dia punya IG ke untuk dia punya FB ke untuk dia punya promosi Okay, SPP pun sama. Okay, create satu projek yang boleh you bantu syarikat tersebut. Okay, jangan harap syarikat tu bagi je. Kalau tak ada kerja nak tulis apa, katakan you pun tak tahu nak tulis apa dekat buku laporan. So create satu projek. Okay, so yang ni mengambil markah 10% dari segi penampilan diri waktu you online dengan pensyarah, tanggungjawab kerja, keyakinan idea, membina hubungan baik. Okay, tanggungjawab kerja ni contohnya lah katakan bila pensyarah tu jumpa majikan komplain you all ni macam ni lah, kerap datang lambat. Ni kuranglah markah kat sini nanti. Kehadiran dikira Okay, itu untuk borang penilaian. Okay, ni untuk penilaian majikan. Yang tadi 60% tu ada 3 bahagian, okay, 3 kriteria. Kriteria pertama dari segi kemahiran teknologi, 30%. Maksudnya cara you gunakan mesin, cara you gunakan peralatan, gunting, rambut dan spa sebagainya tu. Okay, you gunakan mesin jahit dan sebagainya. Kalau IT gunakan komputer, SPP pun lebih kurang sama je lah. Okay, peraturan keselamatan dan amalan baik 20%. Maksudnya you tak langgar etika dia. Okay, katakan hadir pada waktu sekian-sekian, you hadir waktu sekian-sekian. Okay, katakan you kena ditempatkan ke site. Okay, site tu datang pada pukul berapa, okay, you kena duduk situ, you kena buat promosi ke apa, so you kena buatlah amalan baik. Okay, yang 10 keyakinan 10% keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi. Ni saya LO3 salah. Okay, so yang ni dari segi macam mana you melayan customer, ni yang selalu pelajar miss ni. Macam mana you layan customer, you komunikasi dengan rakan-rakan sekerja you di tempat LI tu, 10%. Okay, semua sekali 60% untuk majikan. Okay, clear tak? Clear tak? Clear. Okay, hal-hal lain. Okay, kaedah pemantauan ni sepanjang daripada hari, bukan daripada you all nak lapor diri je, sebelum lapor diri pun kan sekarang ni pun dah ada kan, saya dah buat. So WhatsApp group atau industri kekalkan sehingga convocation. So jangan left, walaupun you dah BLI jangan left sebabnya nanti Puan Izima pula akan take over dengan Puan Najmia untuk alumni dan juga konvo. Okay, maklumat terkini saya akan sampaikan melalui grup WhatsApp dan juga aplikasi iDirectory. So iDirectory ni tolong install. Lepas ni saya akan letak surat. You akan print surat lapor diri tu yang terbaru daripada situ. Ambil maklumat sendiri masing-masing punya masing-masing punya surat. Okay, print yang baru sebab ada yang rentas daerah semua tu. Okay, so lepas you habis LI pada 18 dan 19 Jun tu, okay, kita akan adakan perjumpaan iaitu you all kena hantar kat saya surat surat pengesahan tamat LI dan juga buku laporan LI tu. Okay, tarikh tu akan dimaklumkan. Okay, sama ada seminggu selepas tu ataupun secara online je macam mana, you email ke macam mana, tengok nanti. Tengok situasi semasa. Dan you all kena bawa buku laporan harian, buku laporan you all dah buat tu, satu file tu.
Okay, borang pengesahan tamat LI. Nanti pun saya akan bagi dari iDirectory dan juga yuran alumni RM15. Okay, pelajar dah tamat akan jadi alumni dan bayar RM15. Okay, ini wajib Dan kegagalan you all hadir memberi kesan terhadap markah penilaian. Sebab markah yang buku yang you all dah isi tu pensyarah bagi saya akan semak semula. Okay, bukan kata okay Puan Sonto, Puan Saksoba dah check, Puan Sina tak payah check lah. Okay tak, saya akan check semula. Macam untuk mengesahkan you all buat ke tidak. Okay, ini Persatuan Alumni KKPG. Okay, yuran keahlian RM15 matlamat dia adalah mengatur padukan bekas pelajar-pelajar KKPG menjalankan aktiviti untuk ahli memupuk semangat persahabatan persahaman. Ni macam biasalah kan alumni. Okay, kalau you all nak ada cadangan aktiviti nak minta alumni support ke apa, okay, sila jadi ahli Persatuan Alumni. Okay, kita boleh kalau nak ada dana tu bolehlah kita bagi sikit dana, tapi janganlah dana macam daripada marah ke apa kan, taklah. Okay. Itu saja. Ada soalan? Ada soalan tak? Puan. Kalau untuk pelajar STK macam mana? Sebab SPA kan tak boleh buka kan sekarang ni. Okey, untuk yang sampai 4 Mac kan, kita punya PKP kan, SPA pun tak tahu bila lagi boleh operasi, majikan pun belum respon. Okey, so macam gini. Okey, bagi pelajar yang terkesan, terutamanya pelajar STK saja sebenarnya kita dapat surat baru. So fasa pertama LI ni adalah 28 Februari yang you all tarikh you all ni lah. 28 Februari, 1 Mac hingga 18 Jun. 18-19 Jun 2021. Dan kita ada fasa kedua sebabnya disebabkan COVID ni. So kita akan ada fasa kedua bagi yang tak dapat tempat LI lagi ataupun yang belum industri tu belum boleh beroperasi. So yang tu pada 28 ataupun 29 Mac 2021, tapi tamat habis lambat lah 15 hingga 16 Julai 2021. Faham tak? You all, dengar tak? Dengar. So untuk yang pelajar STK yang masih belum lagi boleh beroperasi tu, pelaksanaan dia kalau katakanlah sampai berapa Mac ni tak ada lagi arahan daripada MKN ke apa, so you all akan start pada 28 ataupun 29 Mac. Hujung bulan Mac you all akan start. So you all akan habis 15 hingga 16 Julai. Habis lambat lah. Okay, yang lain jangan ngada-ngada nak praktikal pada 28, 29 Mac tu tak ada Kalau you all boleh go on sekarang, pergi sekarang. Sebab nanti tempat you all lambat masuk sekarang, ada pelajar lain nak masuk pula. Okay, so yang ni hanya pada fasa kedua ni hanya pada pelajar yang terkesan dengan COVID saja, industri yang terkesan. Okay, yang lain tu macam biasa 28 Februari. Puan. Ya? Contohlah kan contohlah lepas habis PKP ni dalam 1 minggu tu SPA dah boleh operasi. So macam mana kalau macam itu? Macam mana? Contohlah macam dalam PKP kan. So lepas tu dalam seminggu tu SPA dah boleh operasi lah macam biasa. Okay, kalau macam itu you lapor diri terus and then you habis bergantung pada majikan lah. Mungkin extend seminggu lah. So you all takkan habis 18 Jun lah. You akan tambah lagi seminggu. 18 tambah 7, 25. 25 Jun you akan habis. Pelajar STK ni terutama yang STK 3A, 3B kan. Tolong maklum pada saya kalau boleh beroperasi pada 28 minggu depan ni, okay teruskan. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau tak boleh, sila maklumkan pada saya. Puan Fiza ni, dia alumni yang berjaya lah. Pelajar coach untuk Pasir Gudang. Pelajar STK faham tak? So kalau you tak boleh, katakan minggu depan ni tak boleh lagi, minggu lagi 1, lepas habis PKP 4 Mac you dah boleh operasi, so you on macam biasa boleh operasi. Okay, bekerja macam biasa, lapor diri macam biasa. Lepas tu katakanlah tak boleh juga, you all kena duduklah rumah dulu. Okay, start balik pada 28-29 Mac.
dia maklumkan pada saya. So kita akan keluarkan satu surat yang barulah kepada kepada industri lah berkenaan you all lapor diri 28 dan 29 Mac. So habis pada Julai, 15 hingga 16 Julai. Selamat datang Puan Fiza daripada Industri Spa. Okay, Puan Fiza ni adalah alumni College Media Pasir Gudang. Tahun bila Fiza? Okay, dengar. Okay, 2000, Assalamualaikum semua. Saya alumni, tak silap saya 2010. Yes, 2010. 2010 So ni 10 tahun, ni lah Puan Fiza sekarang. Okay, Puan Fiza boleh share berkenaan dengan khidmat pelanggan. So pelajar-pelajar ni memang akan berhadapan dengan pelanggan. Memang kita sudah dapat feedback, majikan komen pelajar ni tak reti dari segi khidmat pelanggan. Okay, silakan Puan Fiza. Okay, so sebelum tu saya nak ucapkan Assalamualaikum dan ada yang non-Muslim ke dalam ni Puan? Ada. Ada, okay, selamat sejahtera. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Hasrina, College Community kerana invite saya hari ini untuk sebenarnya share sedikit ilmu kepada you all sebelum pergi ke intern program. Okay. So, saya kenalkan dulu nama saya. Nama saya Nur Hafiza binti Burhanuddin. Saya adalah pengarah urusan Insuri IAS Empire yang mana di bawahnya adalah Industri Spa. Okay, tanya kepada you all sebab berjaya berada di depan laptop ataupun phone masing-masing. Sebab kadang-kadang ada setengah waktu-waktu macam gini ada yang masih tidur kan Puan kan? Ya, dia kena rotan dah. Tak masuk, tak lagi LI. Tak boleh pergi LI. Next week kan LI dia? Yes. Okay, so tahniah pada you all dan tahniah juga kerana you all bakal jadi seorang yang insyaAllah berjaya because of you adalah graduate daripada College Community. So like me, I'm so proud to be myself because of saya adalah anak didik pensyarah-pensyarah College Community Pasir Gudang. Okay, so you guys too. Alright, so tadi saya dah kenalkan diri saya tak nak buang masa. So actually saya boleh share screen kan Puan kan? Boleh. So sebelum kita nak ke intern, or you all nak ke program, practical program, this is the satu topik yang very important you have to know and you kena kuasai. Okay, sama ada awak nak ke alam pekerjaan atau you being a businesswoman, a businessman, this is a very important topic. Okay, yang ini customer service ataupun kita panggil dia sebagai khidmat pelanggan. Alright, so customer service. Agak-agak lah, ada tak dekat sini yang tahu apa tu khidmat pelanggan? Boleh Jawab. Seorang ke dua orang ke bagi tahu agak-agak apa yang you faham berkenaan dengan customer service ataupun khidmat pelanggan. Anyone volunteer? Sekejap, tunggu Farhan Razak. Dia nak beritahu. Jawab je lah Daniel. Okay, actually this is what ini adalah satu tips yang saya boleh bagi awak. If awak nak jadi seorang yang successful, if awak nak jadi orang yang berjaya satu hari nanti, you have to be first. Whatever it is, you have to be first. You takut you salah ke, you tak salah ke, maksudnya jawapan yang awak bagi bakal salah ke atau ditertawakan oleh kawan-kawan ke, but you have to be first. Barulah satu hari nanti awak akan jadi someone yang berjaya. So now I challenge you, I dare you, seorang, siapa yang boleh jawab agak-agak, what is customer service? Ada tak dekat sini yang nak berjaya ni ataupun semua tak nak berjaya? Ataupun semua just nak tak nak berjaya lah, ada ke? Boleh saya cuba? Okay, cuba. Rugi. Yes, rugi. Okay. Khidmat pelanggan adalah kebolehan organisasi dalam penyampaian produknya kepada pelanggan.
Okay, yes. Itu adalah salah satu maksud what is customer service. Very good. Tepuk tangan untuk diri sendiri because trust me, one day you can be someone yang sangat berjaya because you dare yourself. Even sekarang kita berada dekat luar tingkap, okay? Alright, so customer service. Banyak, there's a lot definition yang kita tahu berkenaan dengan customer service. Okay? So, why you kena belajar customer service ni actually bukan sahaja untuk diri orang lain. Bukan sahaja untuk kita bagi customer kita tu happy. But this is actually a step every business process. Maksudnya kalau awak habis daripada praktikal, awak habis daripada bekerja, awak nak buka perniagaan sendiri. Awak ada rasa nak buka perniagaan sendiri. Ini adalah satu point yang mana satu task yang awak kena kuasai dalam diri supaya bisnes awak tu berjaya. Kebanyakan saya ada pusat kecantikan saya sendiri. Zaman COVID and kita tahu sekarang COVID dan sebenarnya spa ni masih tidak boleh beroperasi, right? Betul tak? Masih tidak boleh beroperasi. Guntingan rambut boleh, spa tapi tak boleh. So, kebanyakan mostly my friends yang ada dekat utara banyak yang dah tutup diorang punya business. Why? Salah satunya ialah customer service. Sebab tu saya kata sebelum awak nak ke alam perniagaan, first step every business process is a customer service. Customer service ni awak kena pegang. Selain daripada proses business, awak nak pergi intern, awak nak berjumpa dengan orang, benda yang paling penting adalah customer service ataupun khidmat pelanggan. Okay? Then kedua, it's a good reputation for you. Untuk diri kita, it's a good reputation. It's a good reputation for business, empire, tempat yang awak nak pergi. Then yang ketiga, loyalty customer. Bila awak punya customer service ni very good, so awak akan dapat customer yang loyalty. And then yang keempat, awak akan dapat happy customer. Customer yang happy dengan cara layanan awak. And then nombor 5, self-branding. Ini yang saya selalu tekankan. Why customer service ni kita kena take part, kita kena belajar betul-betul, kita kena kuasai betul-betul because of kita punya self-branding. Dia lebih kepada diri kita. Maksudnya even sekarang awak bekerja dekat company A. Okay, awak layan customer awak tu very good dengan cara yang betul, cara yang baik. Trust me, bila awak keluar kepada company B, customer tu akan cari awak balik semula. So that's why I said self-branding, ini saya selalu tekankan because of you punya self-branding. Supaya bila you keluar kat mana-mana you tercampak sekalipun, so you ada branding you sendiri. Okay? Get it? Dapat tak? Dapat. Okay, so next. Ini yang saya maksudkan, apa itu customer service? Tadi siapa yang bagi jawapan tu? Okay, so itu adalah salah satu. Yes, thank you. Okay, so make it simple. Saya tak nak terlalu pening sangat. So what you give or you present something by giving support to the customer. Maksudnya sama ada apa yang awak beri, sama ada awak menjual satu botol ni kepada maksudnya orang selain daripada diri awak. Simple je. Apa yang awak beri, layanan, cara awak terangkan, cara penyampaian awak, your body language, your interact, itu adalah customer service. Dalam proses customer service, maksudnya apa yang kita cuba sampaikan, apa yang kita cuba tonjolkan, even self-branding kita kepada orang selain kita. Okay, faham tak? Okay? Alright, so sebenarnya kalau you all nak tahu, secara tak sedar kita dah buat customer service ni even dengan kita punya family members. Kebanyakannya orang bila dia cakap customer service ataupun khidmat pelanggan, kita akan rasa khidmat pelanggan ni yang call tu ke, yang operator tu ke, betul tak? Mostly orang akan rasa customer service ni yang operator, yang call yang kita call tu kot, yang kita tanya macam mana saya punya payment ni gini. Okay, itu adalah customer service, yes. Tapi even doktor, you jadi doktor, you jumpa klien,
apa sahaja yang awak buat, you jumpa you punya klien, itu dalam proses customer service. So sebab tu macam doktor, awak pernah tengok tak video yang kadang-kadang viral yang mana doktor bila dia treat seorang budak kecil, ada setengah doktor yang dia inject baby, dia just inject je, betul? Ada setengah doktor yang dia inject baby tapi dia ada banyak toys depan doktor tu, dia ada banyak mainan-mainan, and then cara layanan dia ketawa dulu, dia picit dulu. Okay, itu adalah customer service. Cara macam mana dia give, dia present dia punya services to the customer. So baby tu adalah customer dia. Doktor itu adalah orang yang memberi services tu lah. Okay, dapat saya maksudkan. So kena buka, maksudnya sekarang customer service ni bukan saja operator yang call, bukan saja yang kita call ke orang tu dan dia angkat, kita tanya dia. Okay, bukan itu saja. Maksudnya customer service ni genre banyak sangat. Even kalau awak ada something, awak jadi dropship, then awak punya family, awak punya mak lah katakan, awak punya mak ataupun awak punya kakak nak beli barang tu. So macam mana awak nak terangkan, macam mana awak nak make sure your mom or your sister beli barang tu. Itu adalah proses customer service. Okay, faham? Alright, so sama juga awak nak pergi intern, bila awak nak keluar kepada intern, so awak akan jumpa dengan ramai ragam manusia. So banyak sangat orang yang awak akan jumpa. So itu adalah proses customer service yang mana awak kena belajar macam mana being a good customer service or awak nak being a bad customer service. Okay, so kita go to a good or a bad customer service. So kebanyakannya orang memang melalui proses ni sebab kita memang membeli dan mungkin juga kita menjual. Okay, so ada dua type of customer service, which is you seorang customer service yang baik ataupun you seorang customer service yang tidak baik. So macam mana nak jadi customer service yang baik dan macam mana kita boleh jadi customer service yang tiba-tiba tak baik. Okay, ini adalah salah satunya. First, benda yang paling penting sekali ialah first impression ataupun appearance kita. Maksudnya sebelum kita jumpa orang tu, so kita kena make sure kita dalam keadaan yang clean, kita dress up kita yang betul. Kita contoh ya, kita nak gunting rambut orang. Kat sini ada hairdressing kan? Okay, contoh kita nak gunting rambut orang. So sebelum awak nak gunting rambut orang mesti nak percaya kan, dia ni boleh gunting rambut tak agak-agak. So agak-agaknya lah, kalau contohnya rambut awak ni tiba-tiba awak nampak dekat tengah-tengah je dia sopak. Lepas tu sopak sini. Agak-agak orang percaya tak dengan apa yang awak nak bawa? Of course, orang tak percaya because of kita punya cara, kita punya penyampaian diri kita. So sebab tu first kali ialah your appearance you punya first impression you. Macam mana you develop you punya diri dalam keadaan yang clean, dress up you punya benda yang simple. Contohnya kuku, kita cakap pasal kuku. Mostly kebanyakannya, okay, ini kepada business, spa, fashion ke ataupun IT, you kena make sure kuku you dalam keadaan yang pendek, tak boleh panjang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita menggaruk. Bila kita garuk, ada kotoran-kotoran yang mesti akan tersumbat dekat kita punya kuku. So kuku are very important. Sebab tu kebanyakannya Chinese dia sangat titik beratkan nails. Sebab nails ni adalah salah satu daripada kita punya cara penyampaian kita punya luaran. Okay, lepas tu then the most important thing ialah benda yang sangat penting dan memang kita hari-hari kita bercakap, tak ada orang yang tak bercakap. So bau mulut kita. Okay, ini benda yang sangat penting. Kadang-kadang kita tak sedar. So tapi kita kena tahu. So kita kena, which is kadang-kadang ada setengah family members kita yang rasa macam tak sampai hati lah nak bagi tahu dia sebenarnya mulut dia ni berbau. Contoh.
right? So you kena concern sendiri. Sebelum orang lain rasa tak senang duduk dengan you punya presentation. So means bau mulut tu sangat penting. Make sure you kena brush your teeth. Okay. Lepas tu dan smile, kena sentiasa senyum bila you jumpa you punya customer. Tak boleh gaduh dengan boyfriend, gaduh dengan girlfriend, bawa pergi kerja, bawa pergi intern, bawa pergi ni. Tak boleh kena sentiasa senyum. Then body posture. So make sure jangan bongkok, jumpa customer bongkok, macam tu tak boleh lah. So dia ada band, ada bow kita punya badan, ada cara body posture untuk kita jumpa customer. Yes, kita kena membongkok, kena rasa rendah diri, tapi janganlah bongkok yang terlampau-lampau sangat lah. Alright, so kat sini first impression ada dua jenis yang saya nak tunjulkan. Satu secara offline, yang mana offline you kena body posture you kena betul, you kena smile clean. Okay, kedua secara offline, secara online, sebab kita sekarang dekat COVID. So bila kita COVID, macam dulu dia lebih kepada offline. Tapi sekarang bila COVID, so dia ada setengah kita offline yang boleh berjumpa, tapi kalau jumpa pun tak boleh dalam jarak yang terlalu dekat. So mostly kebanyakan sekarang business dah tukar model operandi dia, yang mana dia menggunakan online, digital punya platform. Kalau even awak nak awak nak order dekat Pizza Hut sekalipun, dia orang akan minta awak minta awak scan QR code and awak kena order sendiri. Dia tak ada istilah sekarang dia nak ambil awak punya kertas, okay, tulis kat sini nak pensel tuan boleh tulis dekat sini gini, dah tak ada. Sekarang semua dah tukar kepada digital punya proses, yang mana okay, bila kita dalam customer service, kalau dalam online, macam mana kita nak tahu dia punya first impression? Kalau kita berjumpa, kita boleh tahu first impression dia daripada cara dia berjalan, daripada cara penampilan dia, daripada cara muka dia, riak muka dia, so kita boleh track. Tapi kalau secara online, kita tak jumpa dia, betul? Kita lebih kepada WhatsApp or daripada call. So macam mana? So ini adalah first impression melalui online, yang ini greetings ataupun tone suara. So greetings ni ucapan-ucapan sebelum kita nak terangkan sesuatu, which is Assalamualaikum, hai selamat pagi, nama saya Ain, boleh saya bantu? Okay, so tone tu kena betul. Jangan Assalamualaikum, boleh saya tolong ke? So tu tak boleh lah. Maksudnya orang boleh trace, even bila kita angkat call, kalau awak dalam situasi awak angkat call, kebanyakannya kalau awak nak tahu 7 second yang terawal adalah penentu sama ada kita punya klien tu nak dengar apa yang kita cakap, ataupun dia akan cakap saya tengah drive ni, boleh tak call kejap lagi, padahal dia tengah tengok TV. Okay, so 7 saat, bukan 7 minit 7 saat yang terawal, your greetings, your tone adalah satu cara yang mana dia boleh terus fikir, nak tutup telefon ni ke? Ataupun tak apalah, bagi je dia cakap. So 7 second yang terawal, itu adalah penentu. So that's why very important if awak nak ke alam pekerjaan, awak nak ke business, so customer service ni very important. Alright, so greetings, tones, greetings tu janganlah bila tanya customer, Kak, hello Kak, barang dah sampai? Tak boleh macam gitu. So cakap Assalamualaikum, kalau pagi-pagi sama petang-petang. Then kalau kita tahu nama kita punya klien, gunakan nama dia. Better. Okay, yang ini adalah satu salutation yang mana awak kena lebih panggil kita punya customer dengan title dia. Maksudnya lebihkan, jangan panggil Assalamualaikum bro, okay bro, barang dah sampai, tak macam tu. Okay, awak kan Assalamualaikum tuan. Kalau contohnya dia dah berkahwin, awak kena refer dia, kena panggil dia tuan, cik.
Okay, so itu salutation ataupun gelaran seseorang, yakni tuan, puan, akan buatkan orang tu lebih proud dengan diri dia. Okay, dia akan rasa lebih besarnya. Dia macam akan rasa pangkat dia besar. Itu adalah psikologi. Cara kita nak attract kita punya customer supaya get into kita punya apa yang kita nak sampaikan. So kalau kata nama dia Ain, so Assalamualaikum, kena sebut Puan Ain, boleh saya bantu Puan Ain? Sebutkan nama because every name ada story dia. Alright? So sebab tu kalau awak nampak dekat Starbucks, contoh customer service cara Starbucks ni, saya cerita Gegasi punya brand. Okay, kenapa Starbucks dia orang akan tulis nama dekat dalam cup, dekat cup dia. Right, betul tak? So Starbucks dia akan tulis nama. Sebab every name is ada story dia yang mana kita akan rasa proud. Contoh air, kita akan wak air macam tu. Ataupun kita panggil Ideal your water atau Ideal your drinks macam tu. So kita akan dia panggil nama saya. Okay. So lebihkan panggil nama ataupun salutation. Greetings tu benda yang penting. So mulakan dengan ayat yang tones yang betul, ayat yang betul, dan juga kalau boleh letak nama. Kalau tak tahu nama, tak apa, tak cari masalah, panggil dia punya salutation, puan, tuan, cik dan sebagainya, dan lepas tu barulah kita tanya nama. Right. So kedua, kita punya knowledge. So knowledge benda yang sangat penting. Awak kena kuasai dulu. First adalah first impression. Then kedua adalah knowledge. Yang mana knowledge awak kena kuasai. Sama ada kalau awak jual produk. Kalau awak satu company, awak berada dekat satu company tu, awak kena kuasai apa yang ada dekat company tu. Awak kena tahu. Tak adalah awak kena hafal satu buku. Kalau kata SOP tu awak kena hafal satu buku. Tak. You just ambil apa dia punya point-point supaya awak faham dan awak tahu macam mana cara penyampaian awak. Okay. Produk tu awak kena kuasai. Services. Kalau awak bawa servis. Contoh macam kalau spa. Services. Muka orang tu katakan berjerawat. So apa yang patut awak buat? Okay, awak kena kuasai. Dan solution. Okay, kebanyakannya customer, dia cari kita because of dia nak solution. Okay, so awak kena ada knowledge. Contohnya, kalau kita pergi kedai, okay, kita pergi kedai, katakan kita pergi kedai apa-apalah. Right, so ada, bila kita masuk pintu, dan lepas tu dia punya pelayan tu follow je kita ke mana-mana. Awak rasa awak selesa ataupun tak? Last bila orang follow, kita nak tengok ni dia ikut je botol kita. Kita nak ke sini dia ikut je kita. Kita nak ke sini dia ikut je kita. Last percayalah cakap saya, kita akan keluar sebab kita rasa tak selesa dengan kedai tu. Okay? So sebab tu kita jadi customer service, kita sebagai orang yang memberi layanan kepada kita punya customer. So you all kena bagi diorang space. Okay, bila masuk, greetings is very important. You have to greet them by saying Assalamualaikum puan. Contoh, selamat datang, sila masuk. Okay, dia dah masuk. Bila dia pergi satu pot, you just follow sekejap, pergi kepada satu pot, and then selepas itu you kena cakap dengan dia. Hai puan, selamat pagi. Puan nak tengok barang dulu. Okay, saya bagi puan sedikit masa untuk tengok barang dulu. Kejap lagi, sekiranya ada apa-apa pertanyaan yang puan tak faham, boleh panggil saya semula. Okay, so kita dah bagi dia space kat situ. So bila dia, okay dah choose kasut ni dan nak cari size, baru dia minta solution. Maksudnya dia minta solution, dia nak size kasut tu, baru dia panggil kita. So that baru a good customer service. Faham konsep yang saya cuba terangkan? Okay, so next. Seterusnya ialah listen. Selalu dengar, kena dengar. Even kita tengah penatnya semalam dah lah aku kena marah ni dengan bos. Contoh kan,
So tengah stres sangat ni, dah lah tadi gaduh dengan boyfriend aku, boyfriend aku ni tak faham ke? Okay, tapi bila ada orang datang, bila customer kita datang pada kita, whatever it is, apa-apa situation sekalipun, you have to listen. You kena listen, you kena dengar apa luahan hati customer you. Mostly dia datang kepada kita kerana dia nak minta pertolongan. Dia perlukan pertolongan. So itu adalah kita punya job untuk memberi a good customer service. Sebab tu saya kata, saya lebih tekankan kenapa you kena belajar customer service ni, because of you punya self branding. Untuk you punya future akan jadi lebih baik kerana bila you menjadi seorang customer service yang baik, ke mana sahaja pun diorang akan cari. Okay, sebab tu even diri saya takkan ada yang sama macam diri saya. Macam tu juga awak. Macam mana awak takkan ada orang lain tak boleh copy awak. Cuma awak saja yang boleh membentuk diri awak untuk jadi seorang yang bagus ataupun tidak. Right? So you have to listen to help because kita nak faham, kita nak tolong, kita nak bantu dia apa yang dia perlukan and faham apa yang dia perlukan. Dia nak apa sebenarnya. So sebab tu kita kena dengar. Jangan dia cerita, awak pun sibuk nak cerita. Dia cerita, awak pun nak sambung. Okay? So tak boleh macam tu. Biar dia cerita and then bila dia dah release, baru kita tanya soalan-soalan apa yang patut, apa yang perlu, bagi dia solusi. Alright? Lepas tu be patient. Banyak-banyakkan bersabar. Sebab customer ni macam-macam ragam. Ada yang okay, contohnya awak pergi kat tempat makan. Awak nak pergi kat tempat makan, dia tersalah bagi menu. Kita dah order menu, tapi dia tersalah dia bagi table lain. Then kita dah makan. Lepas tu nanti tiba-tiba dia tunggu lama. So ada customer yang dia tunggu lama, dia okay kata tak apa. Ada kata apa ni? Saya dah tunggu lama, tiba-tiba ke meja tu. Okay, so kat sini customer ni macam-macam ragam. So awak kena pandai kawal situasi dan awak kena bersabar. Awak kena banyak bersabar dan pandai tenangkan. Awak kena jadi kreatif dalam menangani sesuatu masalah. Okay? Alright. So awak kena tahu customer ni bila kita tersalah tapi kita rendah diri, cuba bantu masalah dia akan rasa lagi selamat dengan kita daripada kita buat tak tahu je. Okay? So sebab tu bersabar tu benda yang penting. Then be positive. Jadi positif, sentiasa positif, even kita tengah bergaduh ke apa, sentiasa positif sebab positif tu orang lain boleh rasa. Benda yang positif, kalau kita negatif, so orang lain boleh nampak. Cara reaction kita, cara kita bercakap, cara body language, orang boleh tahu. Okay, so sentiasa positif. Macam mana nak positif? So banyak-banyakkan muhasabah diri, sentiasa muhasabah diri. Macam kalau kita ada problem, kita nak cari orang untuk berbual. Tapi ada tak semua orang boleh dengar, tak semua orang boleh kita share something. Okay, kalau kita ada problem, tak semua orang kita boleh share. Ada setengah yang dia dengar, kejap-kejap lagi dia sampaikan orang lain. So macam mana cara awak nak muhasabah diri? Salah satunya adalah awak kena jumpa reflection. Itu yang saya buat. Saya selalu jumpa saya punya reflection, yang ini cermin. So kita nampak ada orang dekat depan kita, so kita luahkan, cakap okay, bukan selain daripada kita solat dan sebagainya, ini adalah salah satu terapi. Kita kena jumpa kat depan cermin, hari ni aku down lah sebab gini. Okay, so itu adalah salah satu cara sebenarnya terapi diri supaya kita lebih positif. Okay, so seterusnya ialah ask, tanya, maksudnya you kena tanya you punya customer, which is contoh dia dah beli dia dah ambil kita punya services, dia dah beli kita punya service, dia dah buat baju dengan kita. So kita jangan biarkan dia terkontang-kanting macam tu.
So kita kena tanya dia, which is kena message dia ataupun kena call dia semula, macam mana rawatan tadi, macam mana saya gunting tadi, okey tak? Assalamualaikum puan. Tapi sebelum kita tanya, awak janganlah terus tanya macam tadi dah buat tadi dah gunting rambut, macam mana okey tak? Macam tu. So sebelum tu awak kena tanya dulu. Kalau katakan 2-3 contoh dia buat colour rambut kan? So atau treatment rambut, katakan rambut dia kelemomor dan sebagainya. So dia treatment rambut. So dalam selang beberapa hari you kena tanya dia, Assalamualaikum puan, apa khabar? Puan sihat? Okay. So itu adalah cara customer service yang baik. Yang mana you selalu tanya dia punya khabar, you selalu tanya macam mana keadaan dia, so dia akan rasa lebih yakin dengan apa yang you bawa dan dia akan lebih close dengan awak. Bila dia close dengan awak, apa-apa sajalah awak buat, dia mesti akan dekat dengan awak. Apa-apa saja yang awak buat, mesti dia akan ikut saja. Apa-apa saja yang awak jual, mesti dia akan support. Sebab tu customer service is very important. Okay, sebelum awak pergi intern, so benda ni awak kena kuasai. Sebab awak kena ada self branding awak sendiri. Awak keluar, awak kena bawa self branding awak ni ke mana-mana. So awak kena jadi customer service yang very good. Alright, so selepas tu adalah loyalty relationship. So bila kita selalu tanya khabar dia, bila kita selalu tanya keadaan dia macam mana, okey ke tak, rawatan macam gini okey ke tak, rawatan yang awak buat yang puan buat tadi okey ke tak. So dia akan jadi loyalty customer, atau kita akan jadi loyalty relationship. Okay, next. Seterusnya adalah care, right? So ini adalah contoh doctor and clients. Okay, doctor and dia punya pesakit. Doktor dan juga pesakit juga melalui proses customer service. Okay, doktor ke apa-apa saja yang awak jumpa klien, mereka akan melalui customer service. Sama ada yang membuatkan awak tu menjadi customer service yang bagus ataupun tidak. So kena selalu care. Kena selalu tanya dia macam mana keadaan dia, okey ke, sihat ke tak, dan kena selalu follow up. Dan empathy, maksud empathy ni awak kena ada rasa simpati. Maksudnya contoh dekat sini, katakan awak jual satu produk, okay, awak memang jual satu produk, katakan awak jual produk scrub lah, contoh awak ada scrub, contoh okay, tapi awak tahu klien awak ni problem dia adalah a lot of acne problem, memang muka dia berjerawat sangat. So you nak kena jual produk ni, jual je lah, yang penting aku dapat untung. Okay, itu adalah bad customer service. Sebab kita mementingkan kita punya profit semata-mata. Kita mementingkan kita punya duit semata-mata. Trust me, sampai bila-bila pun awak akan jadi customer service yang sangat buruk. Okay? So sebab tu kita kena ada empathy ataupun simpati. So even dia ada problem, kita selling something yang mana kita nak jual kepada dia, okay, then kita kena datang simpati tu yang mana awak kena nasihat, beri dorongan, you kena support dia by saying that puan, okay, muka puan ni ada masalah jerawat yang serius. So saya tak suggestkan puan pakai scrub. Even you are selling product tu, even you are selling a scrub, so awak kena tahu situation dia tidak boleh, so you kena help dia. By terpaksa kita rugikan diri kita. Okay, itu adalah a good customer service. So trust me, even you bagi input, you bagi knowledge you, walaupun you tak terjual, you punya sale drop, tapi you bantu dia, then selepas itu dia akan datang juga dekat awak. Dia tak akan pergi mana-mana, dia akan datang dengan awak sebab you punya customer is very good, dan dia sendiri akan recommendkan kepada orang-orang lain, kau kena pakai dia ni. Sebab dia ni memang bagus. Sebab dia ni memang baik. So sebab tu kuasa mulut ke mulut tu sangat penting. Contohnya macam kalau you jual insurans ke, right? So kalau you jual insurans, kebanyakannya orang bila cakap pasal insurans ni dia lari. Kita punya customer tu mesti lari. Baru orang tu nak cakap pasal insurans, kita dah alamak tak jadi. Kak, saya contoh. Okay, sebab
dia tak sempat. So sebab tu kita kena kuasai customer service. Awak, bila awak datang dekat awak punya klien, awak datang, okay, awak dah nampak prospek awak ni, awak tak boleh terus menjual. Tu salah. Okay, awak tak boleh terus menjual. Awak kena masuk dulu dalam dia punya diri. Macam mana? Contohnya, awak jumpa, Assalamualaikum, Puan, daripada mana? Awak kena tanya dia, daripada mana? Oh, daripada ni, katakan dia tengah isi pam Kadang-kadang kan kebanyakan orang yang dekat pam minyak ni, dia ada nak jual insurans dan sebagainya. So, kalau orang tu datang, saya ada jual insurans ni, saya ada buat hibah, percayalah cakap saya, awak akan lari. Sebab dia terus cakap pasal hibah. Dia terus cakap pasal apa yang dia jual. So itu salah. Itu adalah konsep customer service yang salah. So cara macam mana? Awak akan tanya dia, Assalamualaikum, Tuan daripada mana? Oh, daripada rumah ni. Pergi sarapan ke? Cakap, pergi sarapan. Lepas tu, awak jangan pula banyak-banyak cakap. Sebab saya kata 7 second yang terawal adalah penentu sama ada awak boleh menjual sesuatu ataupun tidak. So awak terus masuk. Muka tuan macam mix Okay, itu adalah salah satu cara yang mana dia bila orang datang kat kita dengan tiba-tiba ada satu pujian, jangan terus masuk muka ada mix. Dia adalah salah satu cara yang mana awak boleh close dengan awak punya prospek. Muka pun macam ada mix lah. Mix dengan, awak pandai nak cakap mix dengan Chinese sikit ke? So dia akan rasa macam, alamak ada mix ke muka aku ni? So dia akan rasa proud dengan diri dia. Dia akan rasa, oh handsome ke aku ni? Oh padahal aku pagi tadi macam tak gosok gigi je. Contoh. Right? So dekat situ dia akan rasa macam proud dengan diri dia. Then dia percaya cakap saya, dia akan sikit akan masuk dalam conversation awak. Okay? So faham Alright. So seterusnya you concern, you kena friendly macam saya cakap tadi. Being a friendly, you nak jadi businessman, you nak jadi businesswoman, you nak bekerja di bawah satu syarikat dan sebagainya, you kena jadi friendly. Jangan you rasa diri you je hebat. Okay, tak boleh kita rasa, okay saya dah tahu dah, saya dah belajar ni, alah nak ajar-ajar orang pula. Tak boleh. Okay, you kena kosongkan you punya mind. Kalau even you dah tahu sekalipun, so awak kena kosongkan awak punya minda. Jadi serendah-rendah, maksudnya jadilah orang yang paling humble, yang paling walaupun awak dah tahu tapi awak jadi orang yang paling humble. Alright, so then macam contohnya customer tu, sebab customer yang kita jumpa macam-macam ragam. So ada customer yang dia punya, dia macam carrot. Ada yang macam dia okey-okey je. Tapi kalau customer yang dia macam dari kayangan contoh customer yang daripada kayangan ni, dia macam semuanya dia tahu. Okay, so semuanya dia tahu. Macam mana you nak tackle. Okay, you janganlah bila dia macam kayangan, awak pun jadi macam, saya pun baru beli ni iPhone. Awak pun jangan jadi macam gitu. So you kena jadi orang yang low profile. Kena, walaupun awak dah tahu function-function dia, contoh, so awak kena, oh ya ke? Oh macam tu So kat situ awak boleh buat satu conversation yang baik, and then barulah awak boleh masukkan apa-apa benda yang awak nak jual ke, ataupun awak nak beri dekat dia untuk dia masuk dekat apa yang awak nak sampaikan. Alright? Okay. So seterusnya, respond. So benda ni sangat penting. So respond, kita kena respond dengan cepat sebab customer ni bila dia cari kita means that dia ada something yang problem, which is rambut dia, contoh rambut dia gugur, dia nak cari siapa? Dia nak cari awak. So awak kena layan dia, itu ada customer service. So awak kena quick respond. Contohnya IT, awak dia punya laptop rosak. Dia tak tahu macam mana nak buat laptop. Contoh macam saya, macam mana ni Microsoft ni tak boleh nak buka. So saya akan call orang IT. So katakan saya pun mesej dia, Assalamualaikum, gini macam mana ni cik gini. Lepas tu dia beletikkan saya. So awak agak-agak, saya nak datang lagi ke tak dekat kedai tu? Of course saya tak nak datang lagi, right? So respond quick, right? So lepas tu time management skills. Time management skills awak tu kena tepat, kena betul, kena make sure
Kalau kata contohnya hari ni awak nak buat apa? So you have to list down first. Okay, list down supaya awak tak terkucak-kacik. Supaya awak punya time management awak tu bagus. Right? Okay, so selepas tu ability to handle surprise. Ability to handle surprise means cara macam mana awak tangani sesuatu masalah yang di luar jangkaan awak. Contoh, awak tengah makan nasi lemak. Oh sedapnya nasi lemak ni. Sedapnya. Kan? Lepas tu tiba-tiba ada customer masuk marah-marah. Hey, marah-marah. Awak agak-agak, awak buat apa? Awak makan lagi. Layan nasi lemak awak yang sedap tu ke? Ataupun awak bangun dan awak tanya dia apa dia punya problem. Okay? So maksudnya ability to handle surprise. Sebab surprise ni, kejutan-kejutan yang kita tak jangka daripada customer kita ni ada macam-macam bentuk. So you kena jadi orang yang pandai mengawal situasi. Contoh, saya bagi contoh, kita ni tengah menjual kasut. Contoh kita tengah jual kasut, right? So lepas tu customer tu datang, dia marah-marah ni sebab dia punya size ni salah lah, apa benda lah. Ada setengah customer yang bila dia datang, dia datang, saya ni salah, awak bagi salah hari tu. Okey. Ada setengah yang dia terus mengamuk. So macam mana awak tackle? So make sure kalau kata dia masuk kedai je dia mengamuk-ngamuk, tapi ada klien, ada customer-customer yang lain, so awak tak boleh bercakap dekat situ. Okay, you kena bawa customer, awak kena cakap, Assalamualaikum puan, ya puan, bil. Okay, tak apa puan, jom ikut saya. Okay, awak dah nampak ada a lot of client, ada banyak you punya customer dekat situ. So you kena bawa customer dekat satu room, dekat satu bilik yang privacy, ataupun katakan tak ada bilik lah dekat situ kan, you kena bawa pergi dekat kaunter. Kalau kaunter tu kosong, you kena bawa pergi kat kaunter tempat yang kosong, so that dia boleh luahkan apa, saya tak apa sakit gini. Then lepas tu kalau ada chair, ada tempat duduk, minta dia duduk, relaxkan diri. Okay, minta dia duduk dulu. Bila dia dah cool, bila dia dah duduk dan dia nak cakap-cakap lagi, marah lagi. So apa step yang seterusnya? Awak kena bagi dia satu gelas air. Okay, itu kalau katakan dia nak minum air. Tak nak minum air pun tak apa. Ini adalah satu step. Awak kena letak satu gelas air. Okay, satu gelas air. Okay puan, tak apa puan, sabar. Saya cuba bantu apa yang puan mahu, apa yang salah saya cuba bantu. Awak kena cakap, saya cuba bantu, saya akan bantu apa yang kerosakan yang puan hadapi. Kena selalu cakap bantu. Okay? Sebab dia datang kepada kita memang dia perlukan pertolongan. Alright, so bagi segelas, trust me, dia akan rasa relax. Walaupun dia tak minum sekalipun. Dia memang tak nak minum pun sebenarnya. Sebab dia dalam keadaan marah. Okay, make sure gelas air tu gelas air yang kosong lah. Jangan bagi air panas. Sekarang dia campak dekat awak, manalah tahu tiba-tiba dia tengah ngamuk ni. Kau bagi aku air, bak sini. Dia baling dekat awak, contoh. Okay, so make sure, tak kisah, tu tak apa. Ini memang ragam customer kita. So kena set gelas air and then barulah tanya dia, okay puan, boleh apa-apa yang saya bantu? Then dia akan, okay kasut ni salah saiz, lepas tu dia punya bawah ni tercabut pula, apa saya nak buat ni macam ni? Okay, barulah kita bagi dia solusi. Then you kena handle macam mana. You kena cakap clear communication. Jawapan yang betul. Maksudnya you kena cara you cakap kena tepat. Cara you cakap kena clear. Jelas. Jangan so tak jelas lagilah dia mengamuk. So kena cakap words tu satu clear communication. Bukan Alright. Lepas tu bagi the right answer. Right answer, jawapan yang betul, jawapan yang benar. Jangan jawapan yang tipu. Contoh kata okay kasut, contoh kasut ni contoh macam rambut dia marah-marah, tiba-tiba rambut dia banyak gugur dan sebagainya. Dan dia datang, dia macam nak blame you. Okay, lepas tu dia cakap, taklah puan, memang rambut puan hari tu memang saya dah nampak ada botak kat situ. Tak boleh, dia akan lagi marah. So cara dia macam mana? Awak kena, even though kita salah, dia salah sekalipun,
kita kena humblekan diri kita and say sorry. Okay, kita kena hadapi situasi tu dan you kena bagi solution. Okay, walaupun dia datang problem daripada dia sendiri, tapi you kena bagi solution. Kena, okay puan, tak apa, yang ini kita boleh bantu. Kita ada treatment khas dia, cuma dia ambil masa untuk baik. Okay, teknik-teknik cara communication yang betul. Okay, sebenarnya customer service ni dia memang sangat banyak cara macam mana you nak bercakap. Okay, but saya bagi poin-poin yang simple saja. Okay, then right answer. Jangan delay, jangan sesekali delay. Okay, jangan kita dah baca, kita buat tak tahu, sekejap lagi nak makan Maggi dululah. You tengok customer you dah tunggu dah, berdiri dekat situ lama dia tunggu. Lepas tu cakap kejap lah, nak pergi berak kejap lah, contoh. Tak boleh So kita kena jumpa, kita kena dahulukan kita punya customer dulu. Barulah awak jadi customer service yang bagus. Right, creative problem solve. Okay, jadi seorang yang kreatif dalam menangani masalah sesuatu. Okay. So, seterusnya adalah magic words. Okay, ini adalah magic words. Tak kisah kita salah ke, kita tak salah ke, magic words dia adalah sorry. Sentiasa minta maaf dengan customer. Bukanlah tiba-tiba masuk, minta maaf puan, masuklah. Janganlah sentiasa cakap minta maaf macam tu. Maksudnya kalau dia dalam keadaan yang marah dan sebagainya ataupun keadaan yang rumit, contoh zaman COVID sekarang ni kalau pergi dekat kedai-kedai, diorang akan minta awak scan QR code, betul? Ada setengah customer, alah lecehnya, kat situ nak scan, ada tau yang kat sini nak kena scan nak kena scan juga ke? Ada setengah macam tu. So words dia adalah macam ni, awak jangan terus cakap, nak kena scan lah, scan dulu baru masuk. So nanti dia akan cakap, alah keretnya lah budak ni. Okay, so cara dia adalah, puan, kena scan, saya minta maaf tapi ini memang prosedur sekarang. Saya minta maaf sangat. Dia boleh scan dulu. So dia akan, okeylah, scan. So sebab tu ini adalah magic words. Sentiasa minta maaf kalau situasi tu dia rasa rumitnya nak buat benda ni. Okay, ataupun dia dalam keadaan marah, sentiasa minta maaf walaupun itu bukan daripada awak. Okay, sebab tu ada terma customer always right, tapi tak adalah semua betul. Kita bukannya customer always right, yes. Cuma ada cara kita macam mana kita nak buat situasi tu jadi baik. Okay, lepas tu sentiasa ucapkan terima kasih kat mana pun. Okay, even orang hantar makanan ke apa benda ke, always say thank you, terima kasih. Okay, sentiasa kena ucapkan terima kasih. Orang keluar daripada pintu kita, terima kasih. Kita dah off phone, kita nak tutup telefon, kena sentiasa ucap thank you, terima kasih. Okay, ini adalah personalize your service. Maksudnya servis yang kita bawakan tu akan berakhir dengan baik sekiranya awak menggunakan magic word. Jangan rasa sombong. Gunakan magic words ni walaupun kita rasa benda tu bukan daripada salah kita. Contoh. Alright. So, okay. Last. Ini adalah yang mana satu quote daripada Maya Angelou yang dia kata, people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. So maksudnya memang orang apa yang orang cakap dengan kita mungkin cepat lupa, kita mungkin akan lupa apa yang dia buat, mungkin kita akan lupa. Tapi perkara yang dia cakap ataupun perkara yang dia buat, kalau sampai dekat hati kita, so kita akan ingat bila-bila. Betul? Maksud dia contohlah kecundang dengan, maksudnya berpisah pula dengan girlfriend kita. Contoh, kita berpisah dengan girlfriend kita. Kan dia ada boyfriend lain pula. So kita rasa macam, oh lama dia ada menangis-nangis. So awak akan ingat benda tu sampai bila? Kerana benda tu memang
berkaitan dengan perasaan hati. Sama juga dengan customer. So, perkara yang customer kita akan ingat dengan kita, yang mana benda ni boleh jadi kita punya self branding kita, yang mana kita jadi customer service, kita jadi khidmat pelanggan, kita menjadi customer service yang memberi impak dekat dalam diri kita punya customer. Contoh situasinya, katakan, okay, customer kita marah. Contoh orang yang call, kita marah. Okay, saya punya gini. Ada problem. Okay, contoh dia marah kita. Then, dia tak akan datang. Dia kata, saya dah memang tak nak datang lah dekat tempat awak ni lagi. Apalah awak buat gini. Tapi kalau awak balas, awak bidas balik semula dengan marah, dia memang tak akan nak. Tapi kalau kata, saya minta maaf tuan, saya minta maaf tuan, ini memang silap kami akan cuba baiki. Kalau tuan tak keberatan, kami akan bagi benda ni secara contoh. Kalau awak buka bisnes sendiri, mungkin awak akan contoh awak nak buka bisnes sendiri, so awak bagi dia servis ataupun extra servis, awak gantikan balik semula. So dia akan rasa, dia yang marah tadi, dia akan rasa macam, okay, dia nak bagi aku balik semula. So dia akan ingat, oh baguslah dia punya customer service, right? Faham tak? So maksudnya sekarang kita kena buat, saya contoh macam communication yang macam saya bagi tahu dengan awak tadi. First kali sebelum kita get into deep, kita nak masuk dekat dalam diri customer kita tu, so greetings ataupun ayat-ayat permulaan 7 second yang terawal adalah penentu. Okay, so kita kena words dia, contoh tips dia adalah mix. Why ada mix kan? So dia balik, percayalah cakap saya, dia balik ataupun dia call dia punya girlfriend, mak tadi kan ada orang cakap muka saya ni macam mix dengan Ronaldo macam tu. So dia akan ingat sampai bila. Dia akan bagi tahu dengan family members dia akan bagi tahu dengan dia punya kawan-kawan. Dia akan balik, dia akan tengok cermin, dia akan tatap je muka dia kat cermin. Ada sikit ni rasanya, mungkin bulu mata kot. Contoh. Okay, so dia akan ingat, oh baguslah orang tadi. So nanti jadi benda tu akan jadi satu communication ataupun perniagaan awak akan jadi lebih mudah untuk awak close dengan awak punya customer. Okay, faham? So key dia, simple. So apa-apa sahaja benda yang awak buat, words yang awak keluarkan, okay, awak kena buat mereka feel. Jangan words yang awak keluarkan, awak keluar bad word, maksudnya perkataan-perkataan yang kurang baik. Contohnya, engkau ni contoh kan dalam bracket BBBA kan, contoh. So dia akan ingat, memang dia akan ingat. Tapi benda tu akan jadi a bad customer service lah. Okay, sebab tu perkara-perkara yang awak nak buat, yang awak nak cakap, so benda yang penting adalah make them feel, right? Okay, so itu saja secara ringkas berkenaan dengan customer service saya hari ini. So saya ucapkan terima kasih. Oh lagi satu, okay, so you guys kalau ada apa-apa nak tanya selepas ni intern, you boleh cari saya, which is dekat dalam Instagram atau Facebook. You can DM me or you can text me personal. Okay, boleh ambil saya punya Instagram ataupun Facebook di Hafizah Burhan ataupun nombor phone yang ada dekat sini untuk contact saya, untuk tanya saya personal. If you ada rasa sesuatu yang kurang dekat dalam you punya diri, macam mana, sebab dulu saya seorang yang sangat pemalu. To be honest, daripada kecil saya seorang yang sangat pemalu. Even saya nak keluar pergi kedai, saya akan minta adik saya untuk keluar pergi kedai. Saya tak akan turun sebab saya rasa segan dengan diri saya. Okay, tapi Alhamdulillah bila kita berguru dengan orang yang betul, dan saya pilih college community. Okay, that's why saya cakap you have to be proud of yourself because awak adalah anak didik daripada college community Pasir Gudang, kerana pensyarah-pensyarah dia sangat talented, very good lecturer. So jangan skip your class pun dah nak habiskan. Maksudnya selepas ni dah intern. So jangan miss communicate dengan you punya lecturer, sebab lecturer lah yang jadikan siapa kita hari ini.
Okay, sama ada lecturernya semuanya bagus. Cuma awak yang jadikan diri awak bagus ataupun tidak. So benda yang penting, this is my tips, adalah your parents, your lecturer. Dua benda ni yang boleh jadikan awak sukses dalam kehidupan awak, which is awak sukses in your business ataupun awak sukses dalam kehidupan awak, iaitu your parents and your lecturer. Okay? So jangan rasa macam alah malas lah nak masuk kelas Puan Hasrina ni membebel je kerja dia. Contoh. Tapi dengan bebelan Betul lah tu. betul Puan dengan bebelan itulah sebenarnya akan jadikan awak seorang yang bagus. Sebab dulu saya memang sangat pemalu tau. Saya malu. Sampai saya masuk college community. Ini saya share. Saya masuk college community and then saya diberi pendedahan yang mana you have to be first. Jadi dalam apa-apa, even dalam saya punya assignment, dalam macam dulu kan kita kena present kat depan kan, saya akan jadi orang pertama. Walaupun saya menggigil, saya memang gigil-gigil. Cara saya menggigil, kalau contohnya dulu-dulu, saya akan menjerit. Tiba-tiba saya macam, bukan menjerit macam tu kan. Maksudnya cara penyampaian saya tu tiba-tiba dia macam terjerit macam tu. So, saya nak control saya punya gementar. Tapi saya akan letakkan diri saya, jadilah orang yang pertama. Jadi orang pertama. Seems like you guys, you nak jadi seorang pelajar, seorang individu yang berjaya, yang bagus, so you kena jadi orang yang pertama. Dan yang paling penting sekali, you kena appreciate, you kena thank you to all your lecturer, okay, sebab mereka memberi ilmu yang sangat bagus. Sebab saya sekarang hari ni sebab saya rasa yes, lecturer ni memang adalah satu tempat yang mana memang mereka lah yang boleh buatkan kita berjaya. So kalau ada rasa macam alah malah lah lecturer ni gini, so buang, hilangkan. Mungkin sekarang kalau you tak rasa macam itu, so you kena ada orang yang sentiasa bagi tahu, okay, lecturer ni adalah satu insan yang sangat-sangat murni. Okay? Okay, so itu saja saya punya perkongsian untuk hari ini. Okay, terima kasih Puan Fiza. Okay, banyak saya pun take note jugalah tadi yang Puan Fiza cakap. So first saya kata first impression, salutation, kedua knowledge, greeting. So you all yang di customer bahagian depan, frontliner bahagian depan di customer service. So greeting tu penting. Ya. Greeting sangat penting. Then you kena listening, lepas tu rendah diri serta positif, royalty relationship kena ada, response. So sama ada you fast respond ataupun kalau you kata okay nanti jap you tengah ada customer, you tengah tiba-tiba WhatsApp masuk tanya pasal produk. So you respond, sekejap puan ya, sekejap lagi saya respon puan, saya tengah ada pelanggan. Dia guna ayat yang kait yang tadi tu, first impression apa semua tu. And then time management, ni pun memang biasa pelajar kita bila LI datang lambat tu komplain daripada majikan memang kerap. Okay, so tolong kalau you tahu you punya perjalanan sekarang ni ada roadblock ke apa, okay, datang gerak awal. Okay, and then bila nanti kena tunjuk surat rentas daerah, so datang awal. So keluar daripada rumah awal. So ability to handle surprise. So bila tiba-tiba ada kelakuan pelanggan yang di luar jangka awak, yang awak rasa saya ni dah macam hantu dah. So ada lagi hantu daripada saya. So you kena pandai handle. Okay. So magic word. Macam tadi Puan Fiza cakap puji, mix. Okay, cantiknya kulit, pakai apa sebelum ni? Oh, saya pun teringin nak kulit cantik macam puan. Contoh. Okay. So dari situ dia pun macam tertarik. Tu boleh buat tu first untuk kamu berborak. Okay, so terima kasih Fiza. Alhamdulillah banyak sangat. Okay, tahniah Puan Fiza dah berjaya sampai sekarang. Okay, saya pun tak sangka. Okay, dulu Puan Fiza ni pun betul. Dia antara pelajar yang pemalu dan pendiam. Saya tak kenal dia waktu belajar. Saya kenal dia selepas dia jadi dia sekarang ni. Okay, saya kenal Nur Fiza Burhanuddin ni selepas dia menjadi pengasas industri. Sekarang kan dia dah ada dia punya empire dah. Okay, bukan setakat mobile
mobile spa, okay, dah meluas lah. Okay, tahniah lah. Okay, saya sebagai pensyarah walaupun tak mengajar Puan Fiza ni, bangga jugalah. Okay, dapat anak didik yang macam ni boleh share pada pelajar semua. Okay, tahniah. Dulu waktu kami belajar, kami tak diberi pendedahan pun macam ni. Okay, tak ada seorang pun alumni datang kepada kami beri pendedahan macam mana belajar, macam mana nak capai kejayaan sekarang. Tak ada. Okay. So you all dengan Puan Fiza dulu sama saja. Katakan you all kata saya dulu tak pandai apa semua. Puan Fiza pun bukanlah pelajar yang cemerlang sangat. Tak maaf Fiza betul kan? Saya Dia bukan pelajar yang straight A. Kalau dia straight A dia tak masuk Koshmiti. Dia akan pergi universiti masuk PhD dah. So sebab dengan rezeki dia ni lah dia dapat membina satu empire dia yang kami pun tak sangka. Okay? Okay, terima kasih Puan Fiza. Okay, semua pelajar terima kasih semua sudi mendengar. Daripada 98 tadi tinggal 53, separuh je. Okay, tak apa, saya faham sebab online kan. Okay, so saya dah letakkan di bahagian chatting kehadiran. So make sure semua pelajar isi kehadiran. Okay, video ni, rekod ni saya ada rekod and then saya bagi link untuk you all tengok semula. Dari pertama, first sampai akhirnya. Okay, itu saja. Terima kasih Puan Fiza dan semua pelajar. Terima kasih. Good luck you guys. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Alright.